Picture perfect, you don't need no filter. There's your high intention. Da 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 da. For every day you're innocent. High intention. Yeah, you're my only intention. You're my rock, my Colorado. Okay, jangan nyanyi, nanti orang ingat Yana adalah penyanyi penyamar bersuara sumbang. Sedih kan hidup tak ada nyanyi. I wish I can sing, but yeah. Okay guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Thank you for joining our Mak Talk. Okay, korang dah ambil mak masing-masing ke belum? Kalau belum, silalah ambil sekarang. Kalau sudah, silalah angkat mak anda. Okay? Okay, hari ni Yana dengan Mira, kita orang tengah Yana tengah tunggu Mira. Okay, but before that, can we put on... Wait. Kena tunggu. Kalau Mira dah masuk, baru Yana akan add her in the live. Sebab takut dia buat hal. Like always, dia kan selalu buat hal. So I don't know what's wrong with my Instagram. Dia sering kali buat hal. Ni hao ma, wo hen hao. Okay, bila Mira masuk sekarang, baru Yana akan bagi tahu apa topik yang kita orang akan cakap pada hari ni. Topik dia adalah sesuatu yang kita dah nak buat lagi 2 hari. There you are. Wait, just a minute. Okay. Where you? Waiting for Mira Filza. Hi. Hello. Ya, dengar tak Mira pakai AirPods? Dengar okay? Ke dia tak connect? Oh, tak connect. Patutlah. Ke dia tak connect? Okay je. Okay, ini adalah topik kita hari ni. Okay, now okay tak? Dengar? Okay, dengar Alright. Ya, okay, macam tak sihat je semua ke? Sakit mata? Orang semua notice Semua orang tanya sakit ke? Entah dia macam merah dan berair. Is it bad? Should I check? Pakai, tapi dah tak pakai lens. Tak pakai lens. Tapi dia macam runny tau. Mata tu runny, dia macam berair. Dry maybe? Ada eye drops tak? Sebab usually kalau buat lasik memang dia akan dry. Level dryness tu akan meningkat. So memang kena rajin letak artificial ni. Itulah. Artificial tears. But anyway, where's your mug? Yeah, still the same mug. The same mug. Mine also the same lah juga. Okay, selamat datang ke Mak Talk everybody. Hi everyone, Assalamualaikum. Stop moving lah kat sini ke Mira punya ni. Okay, tu kita orang dah pin, I dah pin dah tweet tu, pengalaman Ramadan. Okay, hari ni kita orang akan, sebab yelah, this is an idea suggested by Mira sendiri. Sebab Mira cakap, kita lagi 2 hari je nak masuk bulan Ramadan dah. Dan why not if kita cerita pengalaman Ramadan kita dulu-dulu and some of the routine yang kita biasa buat. Dan doa-doa yang Mira nak share. So korang pun kalau korang ada pengalaman Ramadan korang yang best-best, tulislah dekat sini, nanti kita orang akan baca. Yes, boleh. Tapi okay. Itulah. Tapi this week I think this Thursday tak ada kan? Kita nak start this Thursday ke next week for the Ramadan punya ni? Okay, another news untuk korang semua. Kita orang dua dah bincang dah. Okay, since kita akan puasa hari Jumaat 24. So masak kan setiap Isnin dan Khamis. So demi menghormati
Ramadan yang akan Malam tu. Sahur malam tu dah. Sahur dah malam tu. So kita tak akan buat mock talk. Tapi what's the good news, Mira? Kita akan mulakan mock talk tapi dia edisi Ramadan. Edisi Ramadan. Next week pada timing pada jam baru. Bukan pada pukul 9.30 lagi tapi pada pukul 10.30 malam. Dan kita juga tidak akan bercakap benda-benda yang lara, tak adalah. Tak akan cakap benda-benda lain yang macam relationship ke, your career ke apa ke tak. Tapi kita akan kongsikan setiap sekali satu session tu kita akan kongsikan satu kisah dalam Islam. It can be anything. Mungkin kisah sirah Rasulullah, Nabi-Nabi atau isteri-isteri Nabi. Apa saja yang berkaitan, yang ada moral values yang kita boleh ambil sama-sama belajar. Dan itulah pada bulan Ramadan. Yes, betul. So, pengisian pada bulan Ramadan, kita akan tengok dulu macam mana, akan buat seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kita tengok dulu. Sebab sebenarnya by doing mock talk waktu bulan Ramadan pun, banyak juga benda yang kita orang boleh share dengan korang yang bagus, yang bermanfaat. Yes, true. So, selagi mana kita ada medium tu, ada platform tu, dan selagi mana korang nak join, we welcome you guys. Dan mungkin korang juga boleh bagi suggest apa-apa topik ke ataupun cerita-cerita best ke yang kita orang akan baca dan share dengan korang waktu mock talk bulan Ramadan nanti. So, quick chat. Khamis ni tak ada mock talk. Tapi Khamis bulan tak ada. Ramadan insyaAllah kita akan buat mock talk. Tetapi berkisah tentang Islam. Okay? Yes, Maybe betul. cerita Nabi, cerita-cerita ada moral value ataupun benda-benda yang bermanfaat lah. Okay? Yes. Okay. Alright. Okay, jom. Sebenarnya Uyai, tapi dekat sini Uyai punya line clear, Mira punya muka clear tak? Sebab Mira punya apa yang Mira tengok last ni tak moving pun, tak bergerak pun all the comments. Tapi kita punya clear. Oh, tak bergerak yang komen. Alah, komen tak bergerak tapi dia orang komen. There's a lot of comments. Mira punya ni macam tu je. Dia macam tengah tak ada love. My lighting lebih. Oh, sorry. Okay. Tak ada Slow komen, down tak ada lighting. komen. Okay now guys. Okay tak? My Dah. Sebab Lighting dia komen dia. Ni ada orang kata, Naira dan Mariam dalam cerita Lelaki Kiriman Tuhan. Yeah guys, that was a long time ago. Yeah. Okay, Mira. Okay, yes. Hari ni kita nak santai-santai, chill-chill je topik kita, bukan yang deep heart. This nak cakap pasal Ramadan. Bulan puasa. Ramadan. Yes. Okay, Mira start Bulan puasa. puasa. Oh, can't really remember lah. Start umur berapa? Tak ingat, tapi tak ingat. Ya, ingat ke? I can't remember. Tapi rasanya masa sekolah tu kita dah belajar dah. Ya. Betul. Dia just Benda macam just happen macam tu kan? Yeah, just happen. Sebab kita belajar tau. Kita ikut orang. Maybe our parents macam mak suruh ke apa benda, kita ikut. Kadang-kadang kalau kawan sekolah puasa, kita puasa lagi lah. Kalau tahan kan. Kalau tak tahan, kita sama-sama buka macam tu. Tapi I think since sekolah rendah dah mula berpuasa dah. Same. Tapi I still remember waktu sekolah rendah tu, puasa memang orang kata puasa yang yuk lah. Puasa yang yuk, betul. Tak, puasa yang yuk tu, okay, ini puasa yang menipu lah, kecil-kecil tu. Memang nakal lah sebenarnya. I remember, okay, chocolates, okay, simpan dekat dalam bilik bilik atas. Coklat dekat dalam laci. Lepas tu, setiap kali puasa, setiap hari akan naik pergi kat laci tu dah makan coklat. Dia bukan sebab lapar, dia macam I'm gonna be rebellious. Macam tu. Faham. Aku nak makan coklat. Tak apa-apa tak. Baik puasa je aku nak makan coklat. Tapi rasanya even kita masa kanak-kanak dulu pun, sebab even parents atau cikgu pun akan ajar kita something slowly. Okay, mula-mula puasa half day dulu. Kan kalau kecil-kecil kan. Kalau tak larat tak apa, half day okay. Lepas tu cuba pula full day. Ataupun kalau tak larat tak apa, okay nak kumur. Kumur lah, you know that kind of thing yang kita loosen up sikit because masih lagi budak-budak kan. Tapi as time goes by, benda tu kita belajar sendiri lah. Betul. I think puasa ni kan tak boleh nak, kalau kita nak mendidik kanak-kanak untuk berpuasa, kita tak boleh nak paksa.
Basically, we need to tell them, kena bagi tahu kenapa, what to do, what you can do, what you cannot do. Dan kena tunjuk contoh juga. Yes. Betul. Betul. And I think macam I daripada kecil, jatuh lampu. I daripada kecil, my mom, Umi akan bila kakak dengan abang-abang kita puasa, kita sebagai adik yang bongsu ni, kita macam, nak juga puasa, asal diorang boleh puasa, tak boleh puasa pula. Kalau diorang puasa full, I selalu compete dengan my sister. My sister macam power puasa benda semua. Cakap, mana boleh dia seorang je, nak juga. So kalau dalam satu family tu semua macam tu, insyaAllah budak tu dia akan nak puasa dan benda tu datang naturally juga. Bukan sebab puasa. Betul. Dia melalui didikan yang betul, lembut. Sebenarnya benda kita nak terapkan sesuatu pada kanak-kanak ni, dia kena berlembut. Dia kena berlembut whatsoever pun kan. Tapi itulah. Nantilah bila kita dah kahwin, dah ada anak, kita buat topik parenting, tips parenting pula ya. Walaupun lambat lagi. Tapi sekarang nak cakap masa tu, saya tak tahu pula kan. Tak ada anak nak mendidik. Tapi itulah. Tak nak kata pengalaman masa kecil. Mira masa bulan Ramadan, tak berapa dah ingat lah. Nothing much pun. Cuma dari segi kita puasa tu, dari segi proses juga lah. Pembelajaran juga. Slowly, lepas tu penuh, lepas tu 10 hari, lepas tu mungkin 2 minggu, lepas tu mungkin tahun depan sebulan macam tu lah. Lepas tu, I pula waktu kalau sebab I duduk hostel tau. I sekolah Rasma Penuh Integrasi Gopeng. So, waktu panggil IGOP, dekat IGOP dulu, sekolah memang wajibkan bertadarus Al-Quran ikut dorm. So, dalam masa bulan tu, setiap hari, setiap waktu solat akan bertadarus ramai-ramai. So dalam kita belajar kat asrama 5 tahun kan. So 5 tahun tu kira macam 5 kali lah kita khatam Al-Quran. Ya, faham. Good thing about asrama sebab macam tu lah. Sebab dia ada buat sama-sama kan. And I waktu awal-awal dulu baca Quran tu memang merangkak, betul-betul merangkak lah. Tapi because of tadarus tu, setiap hari, setiap waktu and then selalu yang kita dengar, yang kita pun baca, yang kita cuba. So lama-lama bacaan tu pun semakin improve. Tak adalah bagus sangat, tak adalah perfect. Ya, betul. Kurangnya kita tak merangkak. Lepas tu bagus lah. Kalau kat hostel yang I boleh share is kalau waktu Ramadan, apart from berbuka, dia punya suasana tu, oh my god, best gila. Lepas tu terawih sama-sama. Ya. Darus sama-sama. Sebab kadang-kadang bila dekat asrama kan, you have to do it. You have no choice. Kalau kita skip, kita ponting kena jawab lagi kan. Nak sorok pun tak boleh semua orang buat. So that's the advantage lah kalau duduk asrama. Mira duduk asrama ke? Tak duduk asrama. Mira duduk asrama harian sekejap. Mira SAB, Aminul Baki. Dia sekolah kluster tapi sekolah biasa lah. So ada orang balik tapi memang ada disediakan asrama. Bagi yang berkelayakan sahaja. So Mira pernah duduk sana sekejap tapi sebab Mira ada sinus. So Mira cepat tak selesa kalau katil berhabuk ke apa benda ke. So sekejap duduk situ. Tapi adalah pengalaman tu sekejap. Okay. Apa benda yang kalau waktu puasa yang macam buat Mira macam ada tak? Itu geram ke suka? Itu geram ke suka? Itu macam mana? Geram macam oh my god. Macam fries in a way ke apa-apa ke. Ada tak? Nothing lah. As far yang Mira ingat, setiap tahun bulan Ramadan something yang Mira selalu tunggu. Sebab the vibe is different. Kalau you puasa hari biasa ataupun bulan biasa, contoh puasa sunat ke, puasa ganti dan sebagainya, the vibe is different. Tapi bulan Ramadan tu semua orang berebut untuk berpuasa. Kan? Sebab vibe dia, pahala dia. Tapi Mira rasa pengalaman yang paling best Mira pernah adalah masa 2 ke 3 tahun lepas, 2018. 2 tahun lepas kot Mira berpuasa dekat Mekah. First week of Ramadan. Boleh share sikit macam mana suasana kat sana? Suasana dekat sana, okay. Kat sana semua orang, especially during Ramadan, semua orang berebut untuk buat amal ibadah. And the masjid always, sebab selalu kalau kita tengok pada bulan biasa, sebab ikut pengalaman Mira lah, pada bulan biasa mungkin kadang-kadang
lepas subuh bila orang dah solat duha, mengaji apa semua, orang balik untuk rehat sekejap, lepas tu datang balik Zuhur. Tapi kalau during Ramadan, it's always like 24 hours, uh, orang kebanyakan dia menduduk lama kat masjid. You know, they don't think about sleep ke, rehat sekejap ke dekat hotel ke. Tapi kalau bulan lain, even Mira pun, masa pengalaman Mira pun kalau pergi umrah, masa bulan lain kita kadang-kadang yelah lepas subuh kan kita dah bangun subuh awal, tahajud lah, benda segala bagai. Lepas tu after duha memang balik bilik lah untuk tidur sekejap sebelum Zuhur. Tapi masa bulan Ramadan tu kita tak terasa untuk tidur atau berehat pun. Itu salah satu dia punya vibes lah bila dekat sana. And then paling best waktu berbuka, every time waktu berbuka bulan Ramadan dekat sana, sama ada dekat Masjidil Haram ataupun Madinah, Masjid Nabawi, akan ada, Mira tak tahu siapa nak kita kata, mungkin orang masjid lah, orang yang jaga masjid tu akan bentangkan plastik, satu row, each row, and bagi yogurt, kurma, this Arab tea and roti. So every time azan buka itu dulu. Buka itu dalam within few minutes, 10 minutes, diorang akan kemas balik. Diorang kemas balik terus maghrib, isyak, tarawih. Baru you keluar makan. Tapi bila kat sana kita, I don't know why, tapi tak terasa lapar langsung walaupun kita buka itu saja. Mungkin sebab vibe dia lah, macam Mira cakap tadi. Vibe lah kan. I sebenarnya memang teringin sangat-sangat nak rasa puasa dan kalau boleh Syawal, first and second day Syawal. Ya, Syawal. Betul. Sebab kita tak pernah rasa sambut Fitri di tanah suci kan. So nak tahu vibe dia, suasana dia tu macam mana. And definitely mungkinlah berbeza dengan kita dekat sini. Ni ya, ada orang tanya. Izam Fazal Razi. Okay, both of you. Kalau pergi ke pasar Ramadan, Juadah berbuka apa yang korang berdua cari? Kita ikut mood lah, tapi okay, kalau Mira selalu kalau bulan puasa kita akan ada mood untuk kuih apa yang aku tak tahu nama dia ni. Yang dalam dia warna putih, bawah dia warna hijau, sekeliling daun-daun ni. Tepung pelita. Tepung pelita hari lagi tak nak makan pun. Tapi masa bulan puasa, bulan Ramadan wajib ada tepung pelita. And I don't know why tepung pelita masa bulan Ramadan mesti sedap. That's my favourite juga, tepung pelita. Kan? Betul. Kenapa entah? Okay, Mira tepung pelita Tepung pelita. Kalau I, popiah basah. Popiah basah? Mesti akan cari popiah basah. Interesting. Sebab okay, I orang Kuala Kangsar, Perak. Lepas tu betul lah. Lepas tu dekat Kuala, kita pergi Kuala kan, dekat Kuala kita ada satu bazar yang sangat-sangat besar, like huge gila, kita panggil dia Arena. Okay, so I memang membesar kat Kuala Kangsar, Perak. So dekat Arena tu sepanjang ni macam like huge gedung macam tu kan, besar gila, bawah orang meniaga. Tapi ada satu popiah basah ni, ya Allah ya Tuhanku. Sampai sekarang teringat lagi popiah basah. Tapi tak ingat apa nama dia. Popiah basah. Ya, faham. Tapi perasan tak during Ramadan, tapi faham tak perasan tak during Ramadan bulan puasa, I don't know why setengah peniaga kalau dia jual sesuatu tu jadi sedap. Compared to bulan lain, kita rasa macam biasa. Tapi masa bulan Ramadan, sedap dah ni, faham tak? Tu orang kata sebab lapar tu yang sedap tu. Sebab lapar. Lepas tu ada orang cakap, sekarang dah tak ada bazar Ramadan kerana PKP. Betul? Okay, so like this year apa yang Uyai nampak atau rasa pada bulan Ramadan tahun ini? Okay, firstly kita punya PKP fasa 3 ni akan habis 28 April. Tapi mungkin akan sambung lagi. Ramadan tahun ni mula 24 April. So dah 4 hari awal kita berpuasa dalam tempoh PKP dan mungkin terjadi sepanjang Ramadan sampai ke raya kita stay dalam tempoh PKP. Sebab benda ni bukan main-main, benda ni sangat-sangat serius. Dan kita kena bersedia untuk bertarawih, beribadat, berbuka puasa, bersahur di rumah dengan orang yang ada dalam rumah tu je. Faham? Betul. Lepas tu kita juga kena bersedia mungkin
kita raya tahun ini, kita takkan dapat balik pulang ke kampung. Balik kampung, ya, true. Kita tak dapat balik kampung. Mungkin. Allah. So dia akan jadi berbeza lah Mira. Dia berbeza dari segi itulah, suasana itu. Suasana yang di mana kita tak dapat pergi bazar, kita tak dapat berbuka puasa ramai-ramai, tak ada majlis berbuka puasa, tak pergi berbuka puasa kat rumah yatim, you know. Sebab every year kita mesti akan ada program-program sebegitu, you know. Kan buka puasa dengan anak yatim, event buka puasa dan sebagainya. So this year bagi Mira Ramadan tu Mira putus-putus. Mira views ni buat bulat tidur ke apa tu? Mira! Putus pun. Asal tak I putus-putus? Like. Mira putus-putus. Mira, you yang putus-putus. Semua orang kata Mira. okay tak? Okay, ni dah okay. Tadi Mira macam ni tau. Puasa. Macam tu. Aduh. Tak tahulah, line wifi sama je dua-dua. Okay. Tapi kalau cakap pasal Ramadan juga, dia apa yang best adalah bila kita sama-sama pergi I remember waktu kecil-kecil dulu sebab kan membesar kat Kuala. So Kuala kan ada satu masjid yang sangat-sangat besar dan cantik, Masjid Ubudiah, warna kuning tu. So Masjid Ubudiah ni dia punya tarawih dia memang best sangat-sangat. And one of the ways untuk ajak budak-budak kecil untuk start solat tarawih, benda semua adalah dengan bawa diorang pergi masjid. So bila diorang pergi tu, yelah maybe budak-budak kecil-kecil tu tak adalah yang boleh like fokus betul-betul. Tapi macam I kecil-kecil tu memang ikut tengok Umi solat, benda kakak solat. So kita pun rasa nak solat. Tapi tarawih memang best lah. Best kan? Suasana dia berbeza. Tapi itulah macam Mira cakap tadi yang tersekat tadi tu. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih bagi Mira dia lebih intimate. Dia adalah more to one session. One between you and Allah. Sebab compared to other Ramadan, kita buat semua benda bersama-sama. Buka puasa ramai-ramai. Selalu contoh kan kalau ada majlis ke, buka puasa kat masjid ke. Solat tarawih ramai-ramai. You makmum ikut saja imam. You know? And then mengaji pun kadang-kadang ada tadarus. So kita khatam ramai-ramai. But this time around, it's all about you, your effort, macam mana you nak perform your ibadah during Ramadan. Sebagai contoh, apa saja solat sunat you lakukan, you akan buat sendiri. Even kalau you mengaji pun, kalau you nak you tak akan tadarus, kalau you tadarus dengan keluarga pun, tapi tak akan tadarus dalam kalangan orang yang ramai lah. So it's just between you and your parents. So it's very intimate, very personal. And I think it's very close, lagi close. Ni rasa. Kan? Ini kiranya macam pengalaman pertama kita semua lah. Betul, pengalaman pertama kita semua. Dan pertama kali juga masjid-masjid tidak dipenuhi waktu bulan Ramadan. Bunyi dia sedih lah, memang sedih lah. Bila kita ingat kan macam masjid tak ada orang. Lepas tu kita raweh sama-sama. Benda tu memang sedih lah. Tapi macam for the past 2 years, pengalaman Ramadan tu berbeza sikit. Sebab dah 2 tahun betul-betul I pergi host dekat Indonesia. Oh, bulan puasa? Bulan puasa. Okay. So nama program tu Akademi Sahur tau. Panggil Aksi. Akademi Sahur Indonesia. So Aksi. Aksi Asia lah diorang panggil. Aksi ni sebab dia Akademi Sahur, so diorang buat macam da'i, macam pencetus ummah, tapi waktu sahur. Okay. So 3 jam diorang go live setiap hari sepanjang Ramadan tu. 3 jam. Dan diorang scout new talents yang jadi pendakwah. So setiap hari tu akan ada 5 orang peserta bagi tausiah, esok 5 orang peserta lagi bagi tausiah. Dekat hujung setiap live tu akan ada seorang yang tersingkir. So dekat sana live dia pukul
pukul 3. Pukul 2 live. Habis pukul 5 pagi. Okay, you guys sahur? 2, 3, 4, 5 betul. So sahur, waktu live kena curi-curi masa. Kena, so pengalaman tu memang berbeza sangat-sangat tu Mira. Waktu buat host dekat sana tu, and then kita punya jadual tidur pun dah lari. Sebab in a way kalau kita fikir, kita bekerja juga adalah salah sebuah ibadah kan. Ibadah, betul? So kiranya malam sepanjang malam tu memang berjaga sebab kita kerja. So daripada call time pukul 12.30 malam, 12.30 malam itu pukul 2 sampai pukul 5 kita live. Lepas tu pukul 5 lepas subuh baru kita naik katil tidur sampai say 12. Macam tu. So jadual tu dia macam dah, itu balik. Lepas tu waktu raya, orang raya I tidur 2 hari 3 hari first. Kiranya raya kat sini ke sana selama 2 tahun? Malaysia lah. Malam raya tu balik Malaysia. So first day raya tu dah ada dekat sini lah. Very tiring. Tapi sebenarnya pengalaman kerja pada bulan Ramadan pun seronok juga kan? Betul. Tapi tu memang pengalaman yang gila yang tak pernah dapat lah. Waktu first year tu macam astaghfirullahalazim, dia betul macam ni. Lepas tu suasana berpuasa Ramadan di Indonesia berbeza dengan kita kat sini. Kalau kita Indonesia macam mana? Semua ada bazar Ramadan kan. Kita punya bazar Ramadan, ya Allah, memang bersepah. makan apa? Semua benda ada. Semua benda ada. Daripada makanan Melayu, makanan Cina, ada makanan India, ada makanan Arab pun ada. Semua lah, you name it. Kalau dekat Indonesia, konsep dia orang berbeza sikit. Sebab Yana macam, I rarely nampak bazar sangat lah. Dia orang tak banyak sangat bazar. Tapi kiranya diorang in terms of food, diorang tak belilah. Most of them masak sendiri, is it? Tak juga. Mungkin ada. Memang ada bazar. Tapi tak semeriah kita lah. Macam tu lah. Itu je beza dia. Sebab kita maybe itu yang buat vibe Ramadan tu macam tu kan. Kita akan associate Ramadan dengan bazar Ramadan. Ini memang macam sekali lah. Faham? Tapi akan ada tak orang jual-jual macam dekat bazar online? Akan ada. Dia sebab pada bulan Ramadan ni, some of the peniaga itulah dia punya sources of income. So no matter what, they need to sell juga. Diorang kena berniaga juga. Akan ada e-bazar ke apa benda kat whatsoever. Akan ada juga itu merasa. Cumanya mungkin vibes lah kurang. Kan? Oh my god. So kalau tak Mira, kalau raya balik mana? Perak. Mana? Perak, every year Perak. Sebab both of my parents, seorang kat Ipoh, seorang kat Terengganu. So raya pertama dua-dua belah kena ada. Manjoy. Ya Allah, kita kampung halaman yang sama. Asyik tak pernah raya saja. Manjoy. Manjoy kat mana? Kampung apa? Taman Meru Fasa Dubi. Oh tahu. Mira kampung Sungai Tapah. Kat depan Masjid Warna Biru. Tahu kot kalau masuk dalam tu maybe tahu. Tahu. Taman Meru dekat je lah. Manjoy dengan Terengganu. So kalau raya tu memang akan, sebab arwah tu orang ni dua dah tak ada, dua belah kat tu. So sekarang ni kita orang pun kalau raya balik sama ada raya kat sini ataupun balik Ipoh je lah, ataupun balik belah arwah ayah kat belah Penang, Nibong Tebal. So macam tu je lah. Tapi makin besar raya macam rasa beza sikit. Ya. Mood kita lebih macam okay raya tak adalah macam dulu sangat kan, tapi still suasana kot. Rasanya mungkin setengah orang yang masih lagi ada kampung, yang keluarga besar, yang atuk nenek masih hidup, mungkin itu vibe masih sama. Kan? Kan ada juga setengah orang macam yang masih lagi pasang langsir, pasang pelita, tapi setengah orang tak buat benda tu. Tukar perabot. Ya. Setengah orang tak buat benda tu. Tapi mana yang buat tu mungkin masih lagi dapat rasa dia punya vibe raya tu lah. Betul lah. Kalau puasa biasanya rutin Mira apa kalau kat rumah? Rutin kalau kat rumah macam every time puasa, kalau tak solat tarawih di masjid, memang akan solat tarawih bersama family lah. Masa abah akan jadi imam dekat rumah. Macam even jadual Mira sepanjang PKP ni pun dah macam bulan Ramadan, sebab every solat jemaah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak.
Usually kalau maghrib macam ni, lepas maghrib, you stay sekejap, you baca Yasin ke ataupun tadarus ke atau baca Al-Quran, and then sampai Isyak. That's why kadang dia akan jadi lama lah sebab kita buat sama-sama kan. Zuhur asar pun sama and then subuh pun sama. So benda tu dah ni lah sepanjang PKP ni. So untuk bulan Ramadan tu masih juga akan diteruskan, cuma Mia pun untuk bulan Ramadan tahun ni Mia dah letak target lah. Mia hopefully harap sangat dapat khatam. So sekarang ni pun tengah kejar-kejar juga. So hopefully dapat lah this year, insyaAllah. Sebab kita pun tak buat apa-apa kat rumah. Tak sibuk. Kalau kan tahun-tahun sebelum ni sibuk kerja, shooting, memanglah seronok, tapi you tak spend time a lot lah baca Al-Quran. So this year, this time around ada banyak masa, so hopefully dapatlah jadilah, insyaAllah. Amin. Tahun lepas, I punya impian nak hafal satu surah panjang. Tak adalah panjang tak panjang lah. Tapi berjaya. Niat sebenarnya nak hafal 3 surah panjang. Yang panjang tak panjang macam 5 muka surat macam tu. Tapi tahun lepas dapat hafal surah Waqiah. Tahun ni kita try hafal satu lagi surah. Sebenarnya nak hafal surah ni susah tau. Sebab tu macam hafal tahun ni maybe nak try Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah, kalau dapat hafal tu seronoknya. So tahun lepas Waqiah tu boleh lah. Tapi surah Ar-Rahman mungkin harapan untuk tahun ni pula nak cuba hafal. Lepas tu ya betul lah kata Mira, more kepada one to one lah sekarang. Yang kita tak ada konsep, tak ada masa dah sekarang. Kalau dulu macam lah kerja apa kan. So now it's all about doing it. Yeah, it's about your effort. Apa yang nak buat. So itulah, hopefully this year Ramadan kita semua dapat betul-betul kejar pahala whatsoever. Sebab kita tak bekerja. One thing, like melainkan frontliners apa semua memanglah diorang akan lagi bekerja teruk dekat bulan Ramadan ni sebab diorang je bekerja. Tapi kita yang mana duduk rumah ni, what we can do is itulah banyak beribadah, doa banyak-banyak. Just really hope this COVID-19 ni akan beransur pulih, walaupun kita tahu macam susah juga ada possibility dia sebab negara luar kita, negara sekeliling kita semakin teruk, kita je doing good, alhamdulillah. But yeah, but hopefully okay lah. Sebab takut benda ni might take like a year plus, can be. Boleh jadi. Maksudnya boleh jadi je ada benda tu ada lagi kan. Maybe kalau kita dah recover, kita je lah. Tapi mungkin kita tak akan dapat kebebasan as in macam travel ke apa ke. Mungkin banyak benda akan berubah lah. Dia akan ada the way new of living, you know. Betul lah. Pasal itu pun kita betul-betul kena disiplin lah. By the looks of it, setahun yang akan datang, tahun depan, memang kena stay dekat rumah. Dan kalau nak melawat mana-mana pun kena melawat dalam Malaysia je, cuti Malaysia je. Kena itulah, I really hope. Okay. So, anything, okay last ni kita mungkin share apa-apa doa yang mungkin Mira selalu amalkan ke apa ke? You go first. Kalau Mira basically banyak doa-doa asas, doa-doa basic yang rasa semua orang pun tahu kot. Tapi whenever after solat, Mira tak pernah miss ayat kursi. Even ayat kursi ni fadilat dia, manfaat dia kalau baca selepas solat. Kalau tak salah Mira, tiada apa yang menghalang kita untuk masuk syurga melainkan kematian. Something like that lah kan. Can't really remember. Tapi fadilat ayat kursi sangat-sangat besar. Even kita baca selepas solat, semasa ambil wuduk, setiap pagi keluar rumah, dia sangat-sangat very very powerful. Even the meaning pun sangat cantik. And then doa kedua ibu bapa tak pernah tinggal kan, itu yang paling penting. Doa kedua ibu bapa yang lain mostly banyak doa bahasa Melayu. Mira suka baca doa dalam bahasa Melayu, as in kita baca, kita minta apa yang kita nak. That's the easiest way. Sometimes kan it's not about macam apa-apa doa, sebab kadang ramai tau yang tanya, even masa Mira buat ask me questions tu, ramai yang tanya apa-apa doa sampai kita amalkan apa semua. Kita bagus kalau kita boleh dapat baca doa yang bahasa Arab and everything, kalau kita hafal bagus semua. Tapi sebenarnya dalam Islam ni sangat-sangat mudah. Jadi it's best kadang-kadang you doa je dalam bahasa Melayu in your own words, tapi sepenuh hati. Benda itu akan lebih sampai
dan mungkin benda itu akan lebih terkesan. Sebab kadang-kadang Mira notice myself kalau Mira baca doa dalam bahasa Arab ataupun kita baca based on buku doa ke atau Al-Quran dan sebagainya, it's like baca doa and then amin rabbal alamin. Tapi whenever Mira baca doa yang datang daripada hati, yang kita tak tersusut, yang kita tak susun ayat pun, tak karang pun, tapi kita just bagi tahu, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, somehow benda tu really touch, and then sometimes kita boleh cry after baca that doa. You know, so this Ramadan kalau you tak tahu apa-apa banyak sangat doa pun, sebab bukan semua orang bukan semua orang pandai baca Al-Quran. Even ada pun yang masih dah besar pun 20 plus, 30 plus, ada lagi masih yang betul-betul merangkak baru nak belajar dan sebagainya. Sebab lain orang lain background, mungkin didikan agama mereka masa kecil tu tidak terlalu kuat dan sebagainya. So no worries, don't worry, baca je doa dalam bahasa Melayu asalkan benda tu ikhlas lahir daripada hati. Allah boleh faham apa saja bahasa, and dia pun akan menerima doa tu sebaiknya. Betul. I agree. Dan sebab doa ni it's very private and personal. Yeah, dan kita kena sentiasa percaya dengan apa yang kita doa. Sebab doa adalah lantunan kata-kata yang kita sering kali ulang. Dan kalau kita sering kali, sebab tu orang kata cakap benda yang baik-baik sebab benda tu akan jadi doa. Sebab kalau kita cakap benda yang bukan-bukan, kalau kita asyik mengata, mengumpat, cakap pasal orang, buat yang negatif, benda semua, dan negatif jugalah yang akan datang kepada kita. So kalau berdoa tu, ya ikhlaskan hati dan doa bersungguh-sungguh, minta bersungguh-sungguh, sebab ini something yang kita selalu lupa lah. Macam kita selalu pergi keluar bekerja, kita nak cari rezeki, tapi kita lupa kepada dia yang memberi rezeki. So whatever it is, kita kena go back to basic, dan this is the right time lah. Apart from apa yang Mira selalu kongsi, ayat kursi tu betul, dan doa kepada ibu bapa tu pun selalu baca. Ada satu doa ni yang I think it's very very beautiful, dan doa ni adalah dipanggil doa Ummu Salamah. Dan doa ni I belajar dari Kak Heliza Helmi. Kak Heliza Helmi kan dia sangat-sangat bagus. Ya, betul. Kalau kita down, kita cari dia, dan dia akan bagi nasihat, dan dia akan sentiasa bawa kita, tarik kita kepada basic, kepada apa yang betul. So kalau kita ditimpa musibah, okay, so kita baca doa Ummu Salamah ni. Doa Ummu Salamah ni berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dari Allah kita datang dan kepadanya jugalah kita kembali. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah ia dengan sesuatu yang lebih baik. So, setiap kali sesuatu berita tak baik, setiap kali kita dapat musibah, ujian dan sebagainya, kita... Mira, tidur ke? Dia Are you there? Mira besar. Mira, you there? Dengar tak? Mira? Aduh. Okay. Aduh. Okay, ya. Ya, so doa Ummu Salamah tu tadi, dan sebab doa Ummu Salamah ni, brief history dia sikit, cerita pasal doa Ummu Salamah ni adalah, Ummu Salamah ni adalah salah seorang daripada isteri Rasulullah. Tapi sebelum Ummu Salamah ni menjadi isteri kepada Rasulullah, dia telah berkahwin. Dan waktu dia berkahwin tu, suami dia meninggal. Dan suami dia ni, dia kata suami dia adalah insan yang paling bagus, terbaik yang dia pernah jumpa. So dia menangis, dia sedih semua. Lepas tu dia cakap dia story is dia berdoa untuk mendapat seseorang yang lebih baik lagi dari Rasulullah. Seseorang dari yang lebih baik dari suami dia. Dari suami dia, okay.
Dan ternyata Rasulullah lah orangnya. So mana ada lagi orang yang lebih baik jauh dari lebih baik, ya, Rasulullah. betul. So bila dia berdoa dan dia dapat indeed lelaki yang lebih baik lagi dan yang terbaik sebenarnya. So sejak itulah doa itu digalakkan untuk dibaca. So it's a beautiful story lah. Provided kita kena sentiasa percaya kepada doa kita dan doa yang baik-baik. Mira. Line is very bad. Is it me or apa ni? Mira, are you there? Okay. Nampaknya Mira tidur lagi sekali. Mira lagging lagi. But it's okay. Tak apa. Kita tunggu sekejap sebab live ni pun dah nak habis. Kalau Mira boleh masuk balik dan kita akan wrap it off. Kita akan wrap up. Okay. Tapi kalau line Mira tak bagus dan kita akan habis di sini. Okay, ada. Yes. Welcome back. Dah lah. Tak faham kenapa. Aduh. Maksudnya tak, sebab tadi mula-mula line, lepas tu dah pasang wifi tak okey pula, lepas tu tutup ni line tak okey pula. Apa-apa je lah. Okey, apa tadi? Tak bersih lah. Yeah, so itulah doa yang I selalu amalkan lah. Tadi Mat cakap doa tak kisahlah pendek atau panjang, tapi kalau kita lebih faham apa maksud doa itu, dia lagi kita sampai. Even sebenarnya dalam solat pun kita kena faham dan tahu apa setiap yang kita baca. Sebagai contoh doa iftitah, doa kunut, maksud Al-Fatihah itu sendiri. Even dalam setiap macam sami Allahu liman hamidah, apa maksud dia? Subhana rabbil azimi wa bihamdi, apa maksud dia? Semua benda tu kan. Duduk antara dua sujud adalah selalu yang paling orang buat cepat. Tapi sebenarnya duduk antara dua sujud tu maksud bacaan dia sangat-sangat indah. Tapi kita macam sujud, bangun, sujud balik. You know, orang cepat dekat situ sebab dia tak faham apa maksud dia. Tapi mana yang faham setiap apa yang dibaca, dia mesti macam, hey Allah, okay, take your time untuk baca benda tu, you know. Bila bacakan dia punya Rabbi firli warhamni wajbuni wafani wazuni wahdini wa'afini wa'afani. Maksud dia, okey kan line ni kan? Okay. Tuhanku, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, angkatlah darjatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, afiatkanlah aku dan maafkanlah aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doa dan permintaan in between sujud. Can you just imagine? Tapi orang sebab dia tak memikirkan dengan lebih jauh, sebab kita sekadar baca saja. Jadi kita macam biasalah. If we really understand apa yang kita baca dalam setiap yang kita lafazkan itu, mesti kita akan really take time and menghayati apa maksud dia tu sekali. Betul. I agree. Dan sebenarnya doa antara sujud jadi doa kita di mana-mana sahaja. Betul di mana-mana sahaja. Bila-bila dan di mana-mana sebenarnya. Sebab kalau kita tengok balik pada maksud dia complete everything. Dia daripada minta ampun, dia minta rahmat, dia minta rezeki, dia minta petunjuk. Kan? So macam dia dah complete in one doa. Betul? Itulah. Sebab itulah kalau kita faham apa yang kita sama juga konsep dia dalam belajar. Kalau kita faham, kita akan lagi senang nak dapat pelajaran tu. Tapi kalau kita sekadar hafal, kita akan lupa dan kita takkan lupa selepas itu, betul? It's not really learning. Macam contohnya macam Three Idiots lah. Catur tu. Betul. Tengok. Kan? Itu one of the best movies ever. Yeah. Agree. Not one of the best actually. Memang salute gila. Memang best lah tu. Yeah. Tapi in terms of doa tu, kalau boleh kita doa bukan saja untuk diri kita,
untuk kawan-kawan kita, keluarga kita, kenalan kita. Tapi doa juga untuk kesejahteraan seluruh umat Islam dan juga kesejahteraan dunia. Sebab Betul. with what's happening all over the world sekarang, walaupun Alhamdulillah Malaysia sekarang is the best. We are the best. True. But you know, happy birthday, Dr. Nur Hisham. You are our hero number 1. Kan? Jadi dia ada fan club. Dia ada fan club. Betul kita Like, jadi everyone fan club. adores him. Yeah. But he is so professional and sangat bagus, and nasihat-nasihat yang dia bagi tu, dan permintaan dia untuk birthday dia kali ni sangat-sangat comel. Dia just minta hadiah kita semua duduk dekat rumah. I know right? Tak keluar duit pun. Tak keluar duit pun. Yeah. Betul lah tu. Okay, our live pun tinggal lagi less than 10 minutes. So I think we should just wrap it up. Yep. Tapi Ira, thank you so much for sharing about the doa, and also most importantly, I really like apa yang Mira cakap pasal kita kena faham apa yang kita doa. Bila kita faham apa yang kita doa, kita akan lebih rasa doa kita tu, dan kita akan lebih rasa dekat dengan dia. Betul. I mean, yang paling penting Al-Fatihah pun kena faham, sebab Al-Fatihah tu kita baca every solat, setiap rakaat. So kalau kita tak faham, macam sayangnya kan. So mungkin sepanjang bulan Ramadan ni ada banyak benda kita boleh buat, seperti salah satunya kita belajar solat dari erti kata, kita belajar maksud setiap yang kita lafaz dalam solat. Yang kedua, mungkin kita boleh start baca Al-Quran lah. Letakkan target untuk khatam kalau rasa tak boleh, slowly. Mungkin selepas subuh dua muka surat, zuhur 2 muka surat, asar 2 muka surat, maghrib 2 muka surat, isyak 2 muka surat, dah 10 muka surat one whole day kan. So slowly baca. Yang ketiga, I rasa apa yang kita boleh buat selain kita mendalami solat dan sebagainya, kita belajar juga macam apa kita buat tu lah. Kita belajar juga refresh balik sedikit sebanyak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasulullah dan sebagainya. I think it's a fun thing to do lah. Something fun. Sebab sekarang ni pun, kalau dulu boleh lah setiap pagi kita buat apa, malam more, lepas tu pagi kita pergi bersahur lah. Lepas tu pergi derma bubur lambuk lah. You know, banyak aktiviti luar masa bulan Ramadan sebenarnya. Tapi sekarang ni, tahun ini, aktiviti Ramadan kita hanya di rumah. So, what else we can do? Betul. So nanti insyaAllah for Maktab juga untuk Ramadan ni kita akan cuba buat, dan kita akan cuba share benda-benda yang berkaitan tentang Islam. Okay, it could be history, it could be kisah-kisah Nabi. Boleh juga jadi satu hari tu kita akan cakap pasal doa dan pasal fadilat-fadilat tertentu dalam bulan Ramadan dan juga Syawal and stuff like that lah. And also cerita yang memberi inspiration dan juga motivation kepada kita semua. InsyaAllah we will try to do that during Maktab. InsyaAllah. Okay, so I'll see you next week insyaAllah pukul 10.30 malam. Kita cuba start hari Isnin lah kot. If there's any changes, kita akan bagi tahu dekat Instagram. Okay? Alright, so kepada korang, thank you so much for joining our Maktab. Ingat Khamis ni tak ada tahu, so we'll see you insyaAllah hari Isnin waktu bulan Ramadan nanti. Yes. Selamat berpuasa semua. Have a good and great Ramadan insyaAllah. Yes, insyaAllah. Yang paling penting, berkat. Bye Mira, salam to your family. Bye, thank you. Bye. Bye. Okay, korang thank you so much yang join kita orang punya live for Maktab. And remember, hari Khamis ni tak ada Maktab. Kita akan start balik bila dah masuk Ramadan. Korang semua stay safe, stay at home. Selamat menyambut Ramadan. Dan kalau ada benda-benda yang bermanfaat yang you guys nak kita orang share with you guys, okay, just let us know apa topik yang korang nak dengar, apa yang korang nak kita orang kongsi, okay? Because sometimes great ideas come from you guys. Not sometimes, all the time sebenarnya. Great ideas come from you guys. So kita akan tunggu dan nantikan korang punya comments, suggestions dan apa yang korang nak kita orang share lah. Okay? So stay safe. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dah.